لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لك. Kita sebut sikit berkaitan dengan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan Islam yang terakhir. Dia adalah bulan yang ke-12. Bulan ni 12 bulan sahaja. Dan bulan ni adalah bulan yang terakhir daripada kalender atau takwim Islam. Baik. Macam-macam bunyi yang kita dengar ketika bulan Zulhijjah ini. Apapun kita lihat kepada beberapa riwayat. Yang pertama kita pilih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashri. Tidaklah ada hari-hari yang Allah Ta'ala paling suka untuk melakukan amal soleh daripada hari-hari 10 awal Zulhijjah. Jadi 10 awal Zulhijjah, ni kita sekarang, hari ni yang ke-5, maka kita di awal Zulhijjah, 10 hari awal, hari ni yang ke-5, adalah hari-hari yang Allah Ta'ala suka untuk kita melakukan amal soleh. Kalau tak mau nak melakukan amal soleh, jangan buat maksiat, jangan buat dosa, jangan cetuskan permusuhan, tu jangan. Tak apa Ustaz, yang tu saya tak buat Ustaz, tapi saya tak berapa lah nak mau amal sangat-sangat, sikit-sikit je, rugi. Pasal apa? Pasal boleh. Pasal apa tak mau nak buat banyak, padahal kita boleh buat banyak, rugi lah. Tapi Ustaz, saya tak boleh buat banyak, saya uzur, saya sakit, ataupun saya tak mampu, duit saya tak banyak, saya sedekah sikit-sikit sebab saya tak mampu sedekah banyak. Tak mampu sedekah banyak, sedekah sikit, banyak di sisi Allah. Itu dia. Ni susah hati pasal apa? Susah hati Ustaz, mereka bagi banyak Ustaz. Segenggam-segenggam saya ni kadang bagi, kadang saya tak mampu nak bagi, bagi pun tak banyak, mana sikit. Sikit segi zahir, dia punya hakikat dia banyak di sisi Allah. Sebab apa? Sebab ada riwayat yang lain, satu orang duit dia banyak, walaupun dia keluar sampai 1000 dinar, tapi tak menyamai dengan 1 dirham. Maksudnya sampai 1000 banding dengan 1, banyak lagi yang 1000. 1000 tu kawan tu duit jenuh, banyak. Kawan ni cukup-cukup. Patut tak salah. Abang hang nak beli ayam, hang nak makan ke, hang nak minum ke, pun dia keluar juga untuk infak, untuk sedekah besar di sisi Allah. Baik. Jadi di sini yang kita dapat apa dia? Al-amalus soleh. Amal soleh. Apa dia? Tak faham. Asalkan amal itu adalah amal soleh. Faqalu ya Rasulullah, maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, termasuk juga ke jihad fi sabilillah? Termasuk ke? Maksudnya jihad tu hebat. Itu 10 hari-hari awal Zulhijjah, 10 Zulhijjah ini, maksud amalan waktu itu lebih power, lebih hebat daripada jihad ke? Maka Nabi jawab, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun tak boleh tandingi amalan 10 hari awal ni. Jihad pun. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, melainkan satu orang yang keluar untuk niat berjihad dengan diri, dengan harta dia, falam yarji', dia tak balik dah lepas keluar itu, min zalika bi syai', tak balik dah. Maksudnya dengan harta dia, dengan diri dia syahid fi sabilillah. Orang tu boleh, pahala dia besar.
Tapi kalau dia keluar jihad, tuntang apa semua, lagi balik, duk gelak, duk renyih pula kat kampung, maka pahalanya tidak menyamai orang yang beramal soleh pada 10 awal Zulhijjah. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi 757 sahih. Baik. Kita tengok hadis yang kedua daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wal ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashri." Tidaklah ada hari-hari yang Allah Ta'ala lebih besarkan, lebih agungkan, bahkan Allah Ta'ala lebih sayang kepada hamba dia yang melakukan amal pada ketika ini, iaitu hari-hari 10 awal Zulhijjah. Fa'kthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Maka hendaklah perbanyakkan oleh kamu ketika hari-hari ini dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, dalam pelbagai bentuk. Kalau nak alunkan pun alunlah, biar rasa menusuk kat hati kita. Begitu. Kalau nak biasa-biasa, sebut biasa-biasa dah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau nak sebut macam takbir raya boleh ke? Silakan. Asalkan ianya lafaz takbir. Wat tahmid, dan juga lafaz tahmid alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya pada hari-hari ini maka dianjurkan kita untuk banyak berzikir. Sebutlah pada subhanallah, subhanallah. Ni hari-hari ni. Kalau ini hadis ni daripada Imam Ahmad, hadis sahih 5446. Kalau hadis yang di atas tadi daripada Ibn Abbas, perkataan al-amalus soleh di umum. Maksudnya buatlah, jangan maksiat sahaja. Buatlah apa pun, ianya adalah dianggap sebagai amal soleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang kita bimbang ini, mereka sebab hadis-hadis palsu yang kita bimbang. Antara dia, saya tak baca dah dia punya lafaz Arab dia kot, kita baca terus kepada apa yang maksud dia tu. Dilahirkan Nabi Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ibrahim dia gelaran Al-Khalil, Khalilullah, pada awal daripada Zulhijjah. Barang siapa yang puasa pada hari tersebut, Allah Ta'ala akan memberi kepada dia pahala Nabi Ibrahim alaihi salam. Bunyi tu sedap. Wih, puasa pada Zulhijjah ini dapat pahala Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pahala dia banyak. Kita kena puasa. Tak puasa rugi, aku tak mau kawan. Dia cari orang yang puasa kawan dia. Jangan macam tu. Hadis ni adalah hadis yang palsu, maudhu'. Siapa kata? Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal 7158. Lagi yang lain iaitu kita baca sikit matan dia. Fi awali lailatin min Zulhijjah, pada awal malam Zulhijjah, wulida Ibrahim, Nabi Ibrahim dilahirkan. Tadi Nabi Ibrahim Al-Khalil tu. Faman shama dzalika al-yawm, siapa yang puasa pada hari tersebut, kana kafaratun 80 sanah. Allah Ta'ala akan hapuskan dosa dia 80 tahun. Wih, 80 tahun. Allah ampunkan dosa. Kena puasa. Nak puasa. Puasa satu apa? Lah 5 dah. Ya Allah, ruginya aku. Dia tak peka kepada takwim. Dia setengah orang dia hafal, dia ingat, marin berapa? Hari ni berapa? Esok berapa? Ada orang dia lantak habis, asal hidup. Jangan mampu je. Berapa? Nak tahu tarikh. Tarikh tu kita kena tahu. Bila orang tengok anak bulan, bila kita nak sambut raya, bila kita nak Arafah. Penting tu. Hadis berkaitan dengan puasa Arafah tu sahih. Tiba-tiba saja aku nak puasa. Puasa bila? Hari ni? Hari ni raya, orang nak pergi mayang raya. Dia ingat Arafah. Nampak contoh.
Kelang kabut lah macam tu. Baik, jadi hadis ni macam mana pula? Hadis ni boleh pakai. Pasal apa boleh pakai? Dia duduk dalam Musnad Al-Firdaus. Ni riwayat Imam Ad-Dailami. Jangan bila ada dalam mana-mana sunan ke musnad ke, jangan kita kata boleh pakai. Hadis ni adalah hadis yang palsu. Imam Suyuti sebut dalam Ziyadah alal Mawdu'at pada nombor 567, dia kata ni punya riwayat dalam Musnad Firdaus, sumbernya adalah palsu, tak dia pakai. Banyak tuan-tuan, hati-hati benda ni. Yang ketiga pula, sumpah juga, ni semua kait dengan, saja saya pilih yang tu. Dilahirkan Nabi Ibrahim pada awal Zulhijjah, dia tengok dia punya kelebihan, dia berbeza-beza. Berbeza-beza. Padahal kalau kita tengok ni 1, 2, 3, dia punya cerita dia yang sama. Apa dia? Nabi Ibrahim dilahirkan pada awal Zulhijjah. Tapi yang pertama kata, siapa puasa dapat pahala Ibrahim. Yang kedua kata apa dia? Siapa puasa hari itu, Allah ampun dosa dia 80 tahun. Yang ketiga, siapa pula puasa pada hari itu, Allah Ta'ala akan kira dia puasa sebanyak 70 tahun. Satu hari saja macam dia puasa 70 tahun. Ni juga dalam Musnad Al-Firdaus 7122, Imam Suyuti kata tak boleh terima, palsu. Dan kitab yang sama tapi nombor 565. Baik. Tak apalah, ini kurang disebut berkaitan dengan kelebihan sebagainya, tapi ini yang ni saya nak sentuh. Sebab apa? Sebab ramai juga yang tulis, lepas tu hantar dalam WhatsApp, buh dalam Facebook, ada ustaz pula yang duk jajar. Benda hadis ni, man shamal ashri falahu bi kulli yawmin shawmu syahrin wa lahu bi shawmi yawm at-tarwiyah sanah. Barang siapa yang puasa pada 10 hari ni, maksudnya sampai 9 hari 10 mana boleh puasa raya. Pada setiap hari itu pahala dia macam dia puasa sebulan, dan siapa yang puasa pada hari tarwiyah pahala dia setahun. Kena puasa hari tarwiyah. Hari tarwiyah ni hari yang ke-8. Tarwiyah tu ada tak? Tarwiyah tu ada. Bolehkah puasa pada hari itu? Boleh puasa. Cumanya kelebihan berkaitan dengan tarwiyah tak mau pakai. Pasal apa? Bersandar kepada hadis palsu. Ni satu ustaz yang terkenal di Malaysia kita ni, saya tak sebut nama dia. Dia kempen itu, tuan-tuan, kalau kita puasa tarwiyah, tak mau puasa daripada 1 sampai 9 pun tak apa. Kita ambil 8, 9. Sebab apa? Sebab 8 ni iaitu hari tarwiyah. 8 kita dapat ganjaran puasa setahun. Lepas tu pula kalau hari Arafah pula kalau kita puasa, Allah ampun dosa kita 2 tahun. Untung tuan-tuan, terpuasa tuan-tuan. Ni 8 bulan. Dia duk sebut tentang kelebihan hari tarwiyah. Dan hari tarwiyah itu kelebihannya adalah palsu. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi, jilid yang kedua 198, Imam Suyuti dalam Al-Lali'ul Masnu'ah pada jilid yang kedua 107-108. Kemudian Tanzihus Syariah jilid 2 156. Dan merujuk kepada kitab tersebut dengan jilid dengan muka surat, maka kita dapati pengarangnya kata apa? Hadis tu palsu.